Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan pastinya untuk waktu ini kami ingin meneruskan dan juga menelusuri tumpuan khususnya terkait dengan perkembangan terkini apa yang berlaku khususnya di bumi Palestin. Setakat ini dilaporkan lebih pada 5,795 maut, manakala lebih 18,000 lagi cedera akibat pengeboman di tebing barat dan juga semenanjung Gaza. Dan apa yang lebih menyayat hati, kita juga dilaporkan pada pagi tadi angka terkini akibat serangan udara semalaman Israel yang dilaporkan lebih 700 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara tersebut, menjadikan itu adalah angka kematian tertinggi dalam tempoh 24 jam direkodkan sejak Israel melancarkan serangan balas ke atas pejuang Hamas. Jadi untuk waktu ini, selain pada kita melihat kepada perkembangan terkini khususnya di semenanjung Gaza dan juga apa yang berlaku di tebing barat, kita juga ingin melihat kepada apa sebenarnya penyelesaian jangka panjang terhadap isu yang berbangkit ataupun konflik di antara Palestin dan juga Israel ini. Malah bagaimana perlu dilihat juga desakan dunia terhadap perlu wujudnya gencatan senjata diwujudkan untuk membolehkan mempermudahkan bantuan kecemasan kemanusiaan diluaskan digandakan lebih lagi untuk memberi bantuan kepada mangsa yang terkesan akibat perang. Tapi untuk waktu ini, kalau boleh kita juga ingin melihat kepada sejauh mana kelantangan suara Malaysia apabila kita bercakap dan juga memperjuangkan rakyat-rakyat ataupun nasib yang dihadapi oleh mereka yang berada di bumi Palestin pada ketika ini. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Haji Badri Shah Syam Bahrain. Haji Badri Shah adalah Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, mungkin sebagai permulaan untuk kita melihat pada waktu ini sejauh mana suara dan juga kelantangan yang dilakukan oleh Malaysia dalam mana kita bersolidariti bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga yang berada di Palestin, dan kelantangan suara Malaysia yang ada pada ketika ini dalam mana kita memperjuangkan isu dan juga hak rakyat Palestin. Apa sebenar harga yang akan dibayar, Haji? Okey. Mula-mula sekali saya puji pendirian negara kita Malaysia untuk lantang menyuarakan tentang isu hak rakyat Palestin ni, kerana sememangnya sebuah negara yang berdaulat sepatutnya kita membela hak asasi manusia ni, kita mengecam segala bentuk penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tak kira dia daripada bangsa mana pun, etnik ataupun agama ataupun budaya, kita perlu mengecam sebab sebagai manusia yang mempunyai maruah, yang mempunyai nilai penghormatan, nilai dignity, nilai uh, kita sebagai manusia tu, kita patut membela hak asasi manusia dan juga mengecam sebarang bentuk penindasan dan kezaliman. Nah, sudah tentunya pendirian seperti ini akan mendapat kecaman ataupun ada pihak yang tidak akan senang. Terutama sekali kita lihat di dunia sekarang ini, memang yang menyokong Israel adalah contohnya Amerika Syarikat dan juga beberapa negara di Eropah. Jadi kelantangan Malaysia ini sudah tentu akan menjadi suatu yang mereka tidak senangi, mereka tidak sukai, dan dah ada dah pun usaha untuk membuat usul kepada Parlimen Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Malaysia. Ini telah didedahkan oleh Perdana Menteri sendiri dalam sebuah event semalam ni, dan juga dia mendedahkan bahawa dia menerima ugutan, kan. Tapi sekali lagi saya puji juga Perdana Menteri Malaysia di mana dia mengatakan dia tidak hiraukan, dia tidak khawatir tentang ugutan dan juga usul sekatan ini kerana Malaysia berada di pihak yang benar, katanya, untuk kita membela hak asasi manusia dan juga untuk kita mengecam tindakan kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh rejim apartheid Israel ni ke atas rakyat Palestin. Satu lagi, Fauzi, kan saya nak sebut bahawasanya memang kita akan hadapi risiko. Untuk minimalkan risiko ini, insyaAllah kita, dan insyaAllah saya rasa langkah yang dibuat oleh kerajaan Malaysia juga suatu yang baik, iaitu untuk mendapatkan sokongan daripada negara lain, kan. Negara Islam baik, negara
Teluk, negara Timur Tengah, negara yang berjiran dengan Palestin, malah seluruh dunia uh, kita cuba dapat maknanya mengebelingkan mereka untuk menyuarakan tentang isu Palestin ini, insya-Allah maknanya menunjukkan bahawa bukan Malaysia saja yang lantang, tapi negara lain di dunia pun lantang. Itu pentingnya. Kan kita nampak dah ada pun Presiden Colombia bercakap kan. Beberapa lagi bekas Presiden Bolivia pun sudah bercakap menentang Israel. Ada juga menteri daripada Spanyol pun bercakap untuk mengemuka, dia mengatakan perempuan tu dia mengatakan sepatutnya Netanyahu ni dihadapkan ke mahkamah antarabangsa untuk menghadapi tuduhan jenayah perang antarabangsa. Jadi ini maknanya suara-suara ni dah ada yang kita perlu tingkatkan suara macam ni, banyakkan dia, rancakkan dia, lantangkan dia. InsyaAllah menunjukkan bahawa dunia ini bersatu untuk menentang kezaliman penindasan Israel ke atas Palestin. Bagaimana Haji melihat kepada kelantangan Malaysia dalam memperjuangkan isu dan juga hak rakyat Palestin ini sebenarnya mencerminkan ciri utama hubungan antarabangsa negara di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana sudah tentu isu Palestin sudah lama dan sejak daripada awal lagi kita perjuangkan hak dan juga perjuangan rakyat Palestin, tetapi bagaimana kelantangan pada ketika ini yang dilakukan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menonjolkan ini sebenarnya hubungan antarabangsa diplomasi yang ingin kita ketengahkan. Kelantangan sekarang ini saya lihat dia menjadi suatu yang lebih bermakna, lebih bererti, kerana kita sekarang ini berada dalam keadaan yang serba mencabar. Ya. Kalau di Timur Tengah, diplomasi Timur Tengah itu sendiri sebenarnya sekarang ini dia memusatkan kepada normalisasi ini, iaitu untuk normalize perhubungan antara negara Timur Tengah dengan Israel. Now, kalau ini berlaku, maka isu Palestin sudah tentu akan menjadi lebih terkebelakang. Oleh kerana negara Timur Tengah pun sudah melihat bahawasanya Israel ini boleh membuat hubungan diplomatik, boleh dijadikan rakan niaga, boleh dijadikan rakan antarabangsa dan sebagainya. So dia kelantangan Malaysia pada kali ini sebenarnya untuk kita mengubah diplomasi Timur Tengah tu. Saya fikir kan Fauzi, kan apa yang berlaku baru ni dalam 7 Oktober yang baru ni, sebenarnya dia ada satu kesan yang besar tu, kesan untuk mengubah diplomasi Timur Tengah. Sekarang ini kalau kita lihat isu Palestin menjadi isu yang paling utama dibincangkan di seluruh dunia kan. Setiap hari dipaparkan di skrin kita tentang kesengsaraan, kepedihan, penindasan yang dilakukan oleh serangan tentera Israel ke atas Palestin. Ya, setiap hari dibom, hospital dibom, sekolah dibom, rumah dibom, macam-macam, ambulans pun dibom. Allah, itu yang jadi sekarang ini memang suatu usaha antarabangsa perlu dilakukan, dan bila Malaysia lantang dalam suara ni, saya fikir ini satu langkah yang baik. Saya rasa ini insya-Allah lebih diplomasi dilakukan. Kelantangan suara Malaysia ketika ini memang satu yang baik, wajar kita puji, dan insya-Allah kita harapkan boleh kita gembelingkan, tadi saya sebut boleh gembelingkan kelantangan suara-suara ini menjadi lebih besar lagi, dan supaya insya-Allah tindakan boleh diambil ke atas Israel, rejim apartheid haram Israel ini yang telah melanggar undang-undang antarabangsa dengan sewenang-wenangnya, tanpa menghiraukan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun kan. Dia fikir dia boleh buat apa yang disuka terhadap rakyat Palestin dan sebagainya. Ini pun suatu yang sebenarnya apa yang dibuat sekarang ni pun mengepung Gaza itu, daripada mendapat makanan, minuman, kuasa elektrik, itu pun dah jenayah antarabangsa, a war crime. Tapi itu perlu dikecam dan perlu diambil tindakan sesegeranya ke atas Israel. Haji, mungkin boleh melihat kepada bagaimana
rejim Zionis Israel secara khususnya akan tunduk kepada desakan masyarakat antarabangsa untuk menghentikan keganasan dan juga perlu membuka sepenuhnya koridor kemanusiaan untuk mempermudahkan lagi bantuan kecemasan kemanusiaan. Sejauh mana pada pandangan Haji sendiri untuk melihat Israel akan terus berdegil ataupun akan ada pada satu tahap mereka perlu akur dengan desakan dan juga apa yang berlaku di peringkat antarabangsa pada ketika ini? Haji. Ya, memang kita lihat Israel ni degil. Dia susah nak dengar cakap orang, sebab dia rasa dia dapat sokongan daripada Amerika Syarikat, the most powerful negara yang paling terkuat di dunia dan sebagainya. Dia rasa dia boleh buat apa saja kan. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia tak boleh sewenang-wenang desakan yang kuat kan. Jadi oleh itu kalau kita boleh dapat itu saya kata gembelingkan suara-suara yang lantang tadi tu, kemudian membuat satu resolusi dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke, dan ataupun OIC sendiri boleh membuat suatu tindakan untuk meredakan ataupun untuk menghentikan serangan Israel ke atas Palestin ini, saya fikir itu suatu yang wajar dilakukan. Maksudnya desakan demi desakan, akhirnya insya-Allah Israel dia terpaksa akur juga, walaupun dia mungkin tidak mahu, tapi kalau bila desakan tu dah menjadi terlampau kuat kan, dan orang pun dah benci sangat di apa nama ni, dengan solidariti terhadap Palestin ni daripada seluruh dunia, dia akan lihat dari segi ekonominya dan barang yang tak dapat dijual. Jadi perlu ada desakan yang multi prong lah, multidimensional, desakan diplomatik, desakan ekonomi, desakan terhadap political dan sebagainya kepada negara Israel ni. Saya fikir insya-Allah dia macam mana pun dia terpaksa akur juga kepada ni. Yang penting sekarang ialah untuk kita hentikan serangan tu kepada Palestin, dan juga seperti mana yang Fauzi sebut tadi, kita adakan bantuan kecemasan kemanusiaan ke dalam Palestin ni, untuk ni. Sebab sekarang ni memang dia tak nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, kuasa elektrik pun tak ada dan sebagainya. Bayangkan macam ni hidup dengan keadaan yang 1.4 juta manusia ataupun rakyat Palestin ni telah pun kehilangan rumah dia kan. Mana dia nak duduk? Dia ingat tempat yang selamat untuk diduduk pun dibom juga. Hospital lah, sekolah, United Nations, semua. Subhanallah, ini sesuatu yang memang bukan manusia, pada saya bukan manusia lah yang sanggup buat macam ni. Wallahualam kan. Tapi kita kena buat sana. Desakan untuk melaksanakan gencatan senjata kalau melihat kepada perang Israel dan juga Palestin ini akan memasuki pada minggu ketiga dan masih lagi belum ada tanda-tanda untuk kedua-dua pihak untuk reda seketika untuk melihat kepada apa yang berlaku pada ketika ini. Jadi mungkin Haji boleh kongsikan bagaimana diplomasi ke arah untuk mencari penyelesaian jangka panjang, khususnya kita bercakap tentang situasi yang berada di bumi Palestin, dan bercakap tentang diplomasi ini, apa peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia? Ya. Tadi untuk jangka pendek ni kita dah sebut, untuk hentikan serangan, kita buka laluan kecemasan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Jangka panjangnya perlu dirunding, saya fikir, untuk mendapat satu solusi diplomasi kepada permasalahan yang ada di Palestin ini. Saya tertarik dengan cadangan daripada Perdana Menteri sendiri untuk maknanya kita kembali balik kepada sempadan 1967. Dah ada tu, maknanya perlu dihidupkan balik rundingan ke arah mana sempadan 1967 itu, sebab ini pun salah satu daripada cadangan yang telah diberikan ataupun diutarakan oleh Presiden Barack Obama daripada Amerika Syarikat terdahulu, pada satu ketika dahulu kan. Jadi maknanya kalau kita boleh buat rundingan
ke arah itu, kan, dan mencari solusi yang seperti itu. Sebenarnya kita adanya di mana adanya suasana uh, maknanya apa ni, Palestin tu boleh wujud dan dikenali antarabangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat, kan. Sekarang ni mereka mengalami occupation ataupun oleh rejim haram apartheid Israel ini. Jadi oleh itu mereka perlu dikembalikan balik, kan, ke tanah-tanah dia yang asal. Tapi saya fikir pada 1967 tu boleh menjadi satu titik permulaan untuk dijadikan sebagai asas solusi kepada permasalahan ini, dan diplomasi ini boleh dimainkan oleh negara seperti Malaysia. Tu saya katakan tadi, kalau Malaysia boleh bersama dengan negara Islam yang lain, bersama dengan negara-negara dunia yang lain juga, untuk memaksa, kan, Israel dan juga pihak-pihak otoriti Palestin dan sebagainya, dan juga mengambil kira maknanya semua mereka yang telah memperjuangkan isu rakyat Palestin ini, termasuklah PLO-nya, Hamas-nya, apa semua yang ada, yang dapat sokongan daripada rakyat Palestin ini, kepada meja rundingan, dan seterusnya dapat mencari satu solusi berdasarkan kepada yang tadi itu, balik kepada sempadan semam. Kalau dibawa, didesak dan diminta, maknanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga membantu dalam hal ini, OIC ke dan sebagainya, untuk membantu bagi membawa mereka yang berkepentingan ni, yang ada sokongan daripada rakyat Palestin ini untuk berunding ke arah ini. Jadi saya fikir Malaysia mempunyai satu peluang untuk main peranan yang besar dalam hal ini, oleh kerana kedudukan Perdana Menteri kita di peringkat antarabangsa dan juga dihormati, dan kita lantang dalam suara ini. Jadi kelantangan ni boleh dibawa, di-convert kepada advantage, kepada kelebihan untuk Malaysia. Jadi saya fikir kelantangan ni bukan hanya risiko saja ataupun ancaman, tapi sebenarnya dia boleh ditukar menjadi advantage, kelebihan, strength kepada Malaysia, insya-Allah, kekuatan untuk kita berada dalam kehadapan, dalam barisan kehadapan, untuk kita memikirkan dan juga mendesak supaya perundingan untuk solusi jangka panjang ni berlaku, ya, untuk Palestin ini. Ya, kerana inilah yang perlu kita lakukan untuk membela rakyat Palestin agar mereka dapat hidup dengan bermaruah, hidup dengan terhormat, hidup dengan mulia, dan mendapat hak-hak seperti mana orang yang lain ni. Sebab sekarang ni mereka dikepung. Satu Gaza tu dikepung selama 16 tahun. 17, bayangkan, 17 tahun dikepung, tak boleh keluar masuk, semua pergerakan terhad dan sebagainya. Hidup bukan seperti normal. Jadi oleh itu hak mereka ialah untuk hidup seperti normal macam kita ni sebagai manusia biasa, mendapat akses kepada medical, kepada kesihatan, kepada makanan, minuman, kepada kuasa dan sebagainya. Ini perlu diberi kepada mereka. Jadi solusi ini perlu digerakkan dan diberikan kepada rakyat Palestin. Haji, kalau bercakap tentang desakan ni, kalau desakan terhadap Israel seolah tidak berhasil, adakah perlunya untuk dunia mendesak dan juga perlu melakukan desakan yang sama terhadap negara-negara yang bersekutu dengan Israel? Saya nak petik apa yang disebutkan oleh Presiden Palestin Mahmud Abbas, yang mana menyalahkan Israel dan negara sekutunya yang menyokong tindakan kejam Zionis terhadap rakyat Palestin, dan negara-negara ini tegas Presiden Palestin harus bertanggungjawab ke atas kesengsaraan rakyat Palestin. Jadi kalaulah desakan terhadap Israel itu seolah-olah tidak menjadi, perlukah dunia pada masa yang sama mendesak, dan juga desakan yang sama juga perlu terarah kepada negara-negara yang bersekongkol atau yang bersekutu dengan Israel? Ya, dia sebenarnya memang kita tahu dan kita sedia maklum ada negara-negara yang bersekutu dengan Israel ni dan melihat apa yang Israel lakukan adalah sebagai self defense ataupun untuk mempertahankan rakyatnya. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah Israel sendiri yang menindas, yang melakukan kezaliman
Sebab yang dibom, hospital yang dibom tu hospital Kristian. Bukan saja hospital Kristian dibom, gereja pun dibom kan. Jadi oleh itu ini menunjukkan bahawa Israel ni memang dah dia tak kira siapa yang dia yang dia bom tu, asalkan dia nak halau mereka tu keluar daripada Gaza dan juga memanjangkan kesengsaraan kepada rakyat Palestin. Jadi negara-negara yang menyokong tindakan Israel ni pun perlu kita desak juga supaya mereka melihat kepada kepada gambaran besar tu, iaitu untuk memberi pembebasan kepada Palestin dan juga untuk memberikan hak asasi manusia. Mereka ni manusia, perlu diberi hak asasi. Mereka bukannya subhuman ataupun yang bukan manusia yang tak perlu diendahkan, tapi mereka adalah manusia kan. Jadi oleh itu I think kita boleh masuk daripada humanitarian angle ni, sudut kemanusiaan ni, untuk desak kepada negara Amerika Syarikat, negara-negara di Eropah, bahkan negara di Eropah pun sebenarnya mereka split tu. Ada juga contoh macam Ireland yang ada pendirian untuk menentang tindakan Israel ini, dan juga ada juga grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan yang di dalam negara Eropah sebenarnya yang juga menyatakan tentangan mereka terhadap tindakan Israel ini. Jadi oleh itu boleh kita buat desakan, kerana dah ada di kalangan mereka pun tak setuju dengan tindakan negara mereka menyokong tindakan Israel tu. Jadi suara-suara ni dah ada dah. Jadi suara ini perlu dilantangkan, perlu ditingkatkan, dan desakan perlu diberi kepada tu. Kita lihat macam mana Amerika pun apabila dulu bila masa peperangan Vietnam tu, bila rakyat dia mendesak supaya kerajaan di Amerika berundur daripada Vietnam, kerajaan dia terpaksa akur kepada desakan rakyatnya supaya undur daripada Vietnam. Jadi oleh itu ini pun saya fikir kalau desakan tu boleh dilakukan dengan cara yang lebih sistematik kan. Jadi insya-Allah saya fikir boleh didesak, dan seterusnya mereka ini pun nanti akan mendesak Israel supaya tidak melakukan keganasan, kezaliman terhadap rakyat Palestin. Tapi yang pentingnya Fauzi sekarang ini adalah untuk hentikan serangan terhadap Gaza buat sekarang ini, dan juga membenarkan laluan kecemasan kemanusiaan itu berlaku. Itu yang paling penting sekarang ni buat masa ni. Okey. Haji, saya kira ada lebih kurang 1 atau 2 minit akhir ini kita dah bercakap tentang desakan, kita bercakap tentang diplomasi, dan kita bercakap tentang kelantangan suara Malaysia untuk Palestin. Akhirnya ia berbalik kepada bagaimana masyarakat awam ataupun rakyat secara khususnya boleh menyumbang kepada penyelesaian damai dan juga bantuan kemanusiaan di Palestin. Haji. Okey. Saya ingin menyuruh kepada rakyat Malaysia khususnya Palestin yang sedang berleluasa sekarang ini, dan juga untuk menyebarkan naratif ini. Naratif tentang kezaliman Israel ni. Jadi rakyat Malaysia boleh main peranan untuk menyebarluaskan naratif ini dalam peperangan media, dalam social media, untuk kita highlightkan atau kita fokuskan kepada kezaliman Israel ini, untuk kita counter balik naratif daripada media barat yang menyokong ataupun yang bersekutu dengan Israel ini. Ini perlu kita lakukan juga. Jadi pada masa yang sama, saya fikir kita boleh boikot barang-barang Israel ataupun mana-mana syarikat yang menyatakan sokongan mereka ataupun yang telah memberikan bantuan kepada negara Israel ataupun tentera Israel. Ini boleh kita dapat di website BDS, Boycott, Divestment, Sanctions. Jadi insya-Allah dengan usaha-usaha seperti ini, saya fikir insya-Allah boleh memberikan kesedaran kepada pihak Israel dan juga pihak yang bersekutu dengan Israel, menjedar bahawasanya rakyat dunia tidak suka atas apa yang mereka lakukan, dan rakyat dunia mahukan perubahan, dan rakyat dunia mahukan solusi kepada krisis Palestin ini. Okey, baik. Terima kasih Haji Badli Shah Syam Baharin. Haji Badli Shah, Presiden Pertubuhan Ikrar Malaysia, yang mana berkongsi pandangan kita melihat kepada sejauh mana komitmen dan juga solidariti Malaysia terhadap Palestin dan juga kelantangan suara Malaysia dalam hal ini, dan apa sebenarnya impak dan harga yang perlu dibayar atas kelantangan suara Malaysia. Baik, terima kasih Haji untuk buah pandangan dan juga buah fikiran melihat kepada isu semasa terkait dengan perang Israel dan juga Palestin. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin, salam hormat.